Bayangkan nasib seorang budak kecil yang baru berusia 2 tahun, budak yang baru saja pandai berjalan, baru nak belajar bercakap, tiba-tiba lenyap dalam sekelip mata dari halaman rumah dia sendiri. Pada mulanya, tanggapan pertama pasti akan menjerumus kepada spekulasi yang budak kecil ni diculik oleh orang asing ataupun dia ni tersesat masuk ke dalam hutan tebal yang terletak dekat belakang rumah dorang. Dan dalam situasi macam ni, orang pertama yang akan menjadi harapan keluarga untuk menyelamatkan budak kecil ni mestilah pihak polis sebab dorang adalah pelindung undang-undang yang ada kepakaran untuk menjejaki penjenayah. Tapi dekat dalam kes ni, bermulanya lah satu plot twist yang tersangat gila dan kejam. Mesti korang tak sangka benda ni akan berlaku. Jadi kes ni berlaku pada awal tahun 1991 dekat sebuah kawasan luar bandar yang agak sunyi dan terpencil bernama Azalea dekat daerah Douglas Country dalam negeri Oregon, Amerika Syarikat. Watak utama dalam kes kita kali ni ialah seorang budak kecil yang tersangat comel bermata bulat nama dia Thomas Dean Gibson. Tapi dekat rumah, ahli keluarga dia ni lagi selesa panggil dia dengan nama manja iaitu Tommy. So masa kejadian ngeri ni berlaku, Tommy ni baru saja berumur 2 tahun. So korang bayangkanlah, budak 2 umur 2 tahun tengah fasa comel-comel nak belajar bercakap, baru nak kenal dunia dan memang tengah aktif bermain. Tommy ni tinggal bersama ibu bapa dia dan juga seorang kakak perempuan dekat sebuah rumah yang kawasan dia sekeliling dia dipenuhi dengan pokok-pokok besar dan hutan tebal. Kehidupan keluarga dorang ni kalau ikut pandangan mata jiran-jiran terdekat nampak sangat bahagia, harmoni dan memang dipandang tinggi oleh masyarakat setempat dekat situ. Sebab apa dorang dipandang tinggi? Sebab bapa kepada budak kecil ni bukannya calang-calang orang tau. Nama dia Larry Gibson. Dekat daerah Douglas Country tu, Larry ni bekerja sebagai seorang pegawai polis, spesifiknya berpangkat timbalan sheriff. Dalam komuniti kecil luar bandar macam dekat Azalea tu, kerjaya sebagai seorang timbalan sheriff ni dikira sebagai satu jawatan yang sangat besar. Dan Larry ni dikenali sebagai seorang pelindung undang-undang yang tegas, berdisiplin dan dia sangat dihormati oleh rakan-rakan sekerja dia dekat balai polis. Dan kalau ada kes jenayah atau kes orang hilang dekat daerah tu, Larry lah antara orang pertama yang akan turun padang untuk buat siasatan. Isteri Larry pula iaitu ibu kepada Tommy, nama dia Judy. Judy ni pula seorang ibu yang sangat penyayang dan sentiasa pastikan keselamatan anak-anak dia terjaga. Memandangkan dorang ni tinggal dekat kawasan luar bandar yang agak terpencil dan berhampiran dengan jalan besar, Judy memang sentiasa pesan dekat anak-anak dia supaya jangan sesekali bermain jauh daripada kawasan halaman depan rumah. Tambahan pula, Larry ni pula sebagai seorang polis memang sentiasa ingatkan keluarga dia tentang bahaya jenayah dekat luar sana. Pendek cerita, kehidupan kecil Tommy pada mulanya nampak sangat selamat sebab dia ada seorang bapa yang bersenjata dan mempunyai lencana polis yang bertindak sebagai benteng pertahanan utama keluarga dorang daripada sebarang ancaman orang jahat. So guys, detiknya bermula misteri ni adalah pada pagi 18 Mac tahun 1991. Kira-kira dalam pukul 11.30 pagi, cuaca dekat kawasan perumahan dorang masa tu pun nampak tenang je macam biasa. Masa tu si ibu Judith tengah sibuk dekat dalam rumah, manakala si bapa pula iaitu Larry tengah bersiap-siap kononnya nak keluar pergi berjoging dekat kawasan sekitar. Sebelum Larry keluar dari rumah, dia mendakwa yang dia sempat nampak anak kecil dia iaitu Tommy tengah leka bermain dekat kawasan halaman depan rumah. Tapi sebelum Larry mula melangkah untuk berjoging, tiba-tiba dia nampak seekor kucing liar tengah berkeliaran dekat dengan kawasan halaman rumah dorang. Jadi dengan atas alasan takut kucing itu akan kacau anak dia atau bawa penyakit, Larry ambil keputusan untuk keluarkan pistol peribadi milik dia dan dia terus tembak kucing liar tu sampai mati. So ya, bunyinya memang agak pelik dan kejam, tapi itulah dakwaan Larry. Selepas dia tembak kucing tu, dia terus tinggalkan bangkai kucing tu dekat situ. Dan dia pun mulakan aktiviti berjoging dia macam biasa. Jadi pada masa tu, dia ni biarkan saja anak kecil dia yang baru berumur 2 tahun tu bermain seorang diri dekat halaman depan rumah tanpa ada sesiapa yang mantau. Selang kira-kira 20 minit kemudian, Judy yang baru selesai buat kerja rumah pun keluar ke halaman depan sebab dia nak panggil anak dia masuk ke dalam. Tapi sebaik saja dia jejakkan kaki dekat luar, jantung Judith terus rasa macam nak luluh. Korang tahu tak, masa ni kawasan halaman rumah tu sunyi sepi. Tommy langsung tak ada dekat situ. Judy pun mula rasa panik. Dia panggil nama anak dia berkali-kali. Dia cari dekat belakang pokok, dekat tepi semak dan dia siap pergi periksa dekat kawasan bangkai kucing yang kena tembak tadi. Tapi bayang anak kecil dia langsung tak kelihatan. Yang tinggal cuma sunyi sepi saja. Tak lama lepas tu, Larry pun balik daripada berjoging. Bila dia tengok isteri dia tengah menangis ketakutan mencari Tommy, korang tahu tak apa yang Larry buat?
Sebagai seorang pegawai polis yang sepatutnya tahu protokol kecemasan, tindakan Larry masa tu sangat mencurigakan. Dia tak terus hubungi balai polis atau hantar unit anjing pengesan dengan segera. Sebaliknya, dia ambil masa yang agak lama untuk pusing-pusing cari sendiri dekat kawasan sekitar rumah dorang. Bila hari dah mula lewat petang dan dorang masih lagi gagal jumpa sebarang petunjuk, barulah Larry ambil keputusan untuk buat laporan rasmi kepada rakan sekerja dia dekat Jabatan Sheriff Douglas County. Sebaik sahaja berita tentang kehilangan anak kepada pegawai polis dorang sendiri tersebar, satu daerah Azalea terus jadi gempar. Pihak polis, anggota bomba dan beratus-ratus orang sukarelawan tempatan terus dikerahkan untuk buat operasi pencarian besar-besaran dekat dalam kawasan hutan tebal yang terletak dekat belakang rumah dorang tu. Masa ni, dorang gunakan helikopter, dorang bawa anjing pengesan dan dorang heret sekali unit penyelamat untuk selami sungai yang berhampiran. Semua orang masa tu bersimpati dekat Larry dengan judi. Diorang sangka ini adalah kes penculikan atau kes budak kecil tersesat dalam hutan. Tapi, diorang langsung tak sedar bila pihak polis mula buat siasatan yang lebih mendalam dan mula tanya soalan dekat jiran-jiran tetangga, satu persatu mula terbongkar. Bila operasi mencari dah masuk hari kedua, tapi bayang budak kecil tu langsung tak jumpa, rakan-rakan sekerja Larry dari Jabatan Sheriff pun mula buat kerja diorang secara lebih mendalam. Diorang mula ketuk pintu rumah jiran-jiran terdekat untuk tanya kalau ada nampak orang asing atau kereta mencurigakan lalu dekat kawasan tu pada pagi 18 Mac tu. Tapi, jawapan yang diorang terima daripada beberapa orang jiran rupa-rupanya sangat mengejutkan. Sebab apa tau? Jiran-jiran ni cakap pada waktu kejadian iaitu sekitar pukul 11.30 pagi, diorang langsung tak nampak ada kelibat Larry tengah berjoging dekat luar. Sebaliknya, diorang nampak dengan jelas yang Larry sebenarnya tengah memandu truk peronda polis miliknya keluar dari kawasan rumah dorang. Kenyataan jiran ni automatik buatkan pihak polis rasa macam ada sesuatu yang tak kena. Kenapa Larry nak kena menipu pasal alibi dia? Kalau betul dia cuma pergi berjoging, kenapa dia perlu bawa keluar truk peronda polis pada waktu anak dia hilang? Bila diorang mula siasat pergerakan Larry pada hari kejadian, diorang jumpa satu lagi bukti yang sangat mencurigakan, malah boleh dikatakan agak gila bagi seorang anggota polis. Rupa-rupanya sejurus selepas Tommy dilaporkan hilang dan sebelum operasi mencari secara besar-besaran dilancarkan, Larry dikesan telah bertindak membasuh bahagian dalam truk peronda polis dia secara tergesa-gesa. So, dia bersihkan seluruh bahagian tempat duduk belakang dan ruang kargo truk tu dengan air yang sangat banyak, seolah-olah dia tengah cuba nak elakkan atau buang sebarang kesan bukti fizikal yang ada dekat dalam kenderaan tu. Tindakan Larry ni memang langsung tak masuk akal. Anak tengah hilang, tapi si bapa yang juga seorang polis boleh ada masa nak pergi cuci kereta sampai bersih. Rakan-rakan sekerja Larry sendiri mula rasa curiga dan syak yang Larry sebenarnya dah buat sesuatu dekat anak kandung dia dan dia gunakan truk peronda polis tu untuk bawa mayat anak dia keluar dari kawasan rumah dorang untuk sembunyikan dekat tempat lain. Mendengarkan tuduhan macam tu, Larry terus menafikan sekeras-kerasnya. Dia bagi alasan yang dicuci truk tu sebab dia nak kemas kenderaan kerja dia saja dan dia tetap berkeras cakap yang dia tak ada kaitan langsung dengan kehilangan Tommy. Pihak polis tak tunggu lama, diorang terus rampas truk peronda tu dan serahkan dekat unit forensik untuk diperiksa. Tapi korang tahu tak apa yang sedih? Disebabkan Larry dah basuh habis bahagian dalam truk tu dengan air dan sabun, pihak forensik gagal jumpa sebarang bukti kukuh seperti kesan darah ataupun rambut Tommy. Walaupun dah jadi macam ni, pihak berkuasa dah tak boleh nak percaya dekat Larry lagi. Sikap dia yang suka menipu, alibi jogging yang kantoi ditambah pula dengan tindakan dia basuh kereta pada waktu kritikal, semuanya membuat rakan sekerja dia mula pusing arah dan meletakkan Larry Gibson sebagai suspek nombor 1 dalam kes kehilangan anak dia sendiri. Walaupun pihak polis dah syak gila dekat Larry, kes ni pada mulanya tersangkut agak lama. Sebab apa? Sebab dekat Amerika Syarikat sangat susah untuk heret seseorang ke mahkamah atas tuduhan membunuh kalau pihak polis langsung tak jumpa jasad atau mayat mangsa. Siasatan ni tergantung selama beberapa tahun sehinggalah masuk tahun 1994. Masa ni satu pendedahan baru yang sangat mengejutkan telah merubah segalanya. Kakak kandung Tommy iaitu anak perempuan Larry yang masa kejadian baru berumur sekitar 4 atau 5 tahun akhirnya mula membuka mulut kepada pihak penyiasat selepas dia dipisahkan daripada Larry. Anak perempuan dia ni bagi keterangan yang sangat menyedihkan. Dia dakwa pada pagi kejadian 18 Mac tu dia sebenarnya ada nampak bapa dorang iaitu Larry telah memukul Tommy dengan sangat kuat dekat kawasan luar rumah dorang. Larry didakwa pukul Tommy sebab budak kecil tu tak nak dengar cakap. Selepas kena pukul, Tommy terus senyap dan tak sedarkan diri. Jadi dari keterangan daripada anak perempuan dia ni ditambah pula dengan segala pembohongan alibi Larry sebelum ni, sudah lebih mencukupi untuk pihak juri heret Larry Gibson ke muka pengadilan. Jadi pada tahun 1995, Larry akhirnya dihadapkan ke mahkamah atas pertuduhan membunuh anak kandungnya sendiri. Perbicaraan ni memang mendapat perhatian yang sangat luar biasa dekat Oregon sebab tertuduh merupakan seorang bekas timbalan syarif yang sepatutnya menjaga undang-undang. Sepanjang pembicaraan
pembicaraan tu, Larry tetap berkeras menanggapkan yang dia tak bersalah. Peguam dia cuba pertahankan yang kes ni tak ada bukti fizikal langsung, tak ada darah, tak ada senjata pembunuhan dan yang paling penting, jasad Tommy langsung tak pernah ditemui. Diorang siap buat teori yang Tommy mungkin betul-betul diculik oleh orang asing pada hari kejadian. Tapi pihak pendakwa raya sangat bijak tau. Diorang bentangkan segala bukti keadaan. Terutamanya tindakan luar biasa Larry yang kantoi basuh bahagian dalam truk peronda polis dia sejurus selepas anak dia hilang. Lagipun, logik akal mana seorang bapa yang tengah panik anak hilang boleh ada masa terluang nak pergi sental kereta sampai bersih gila melainkan dia nak hapuskan bukti kan. Dan akhirnya selepas mendengar segala hujah dan keterangan saksi, pihak juri mahkamah mengambil keputusan yang Larry Gibson bersalah. Dia didapati bersalah atas pertuduhan pembunuhan tanpa niat ke atas anak kandungnya sendiri dan mahkamah menjatuhkan hukuman penjara maksimum 3 tahun ke atas Larry. Tapi korang tahu tak apa yang lagi menyakitkan hati? Larry sebenarnya cuma meringkuk dalam penjara tak sampai pun setahun sebelum dia dibebaskan semula. Walaupun hukuman tu tak dapat kembalikan Tommy, tapi sekurang-kurangnya masyarakat dekat situ menarik nafas lega sebab bapa yang kejam ni akhirnya menerima balasan atas apa yang dia dah lakukan. Selepas tamat menjalani hukuman penjara pada tahun 1995, Larry dibebaskan semula. Tapi apa yang paling menyakitkan hati sehingga ke hari dia dibebaskan, malah sehingga ke hari ini, ialah Larry tetap berkeras mendakwa yang dia tak bersalah. Dan dia langsung tak pernah nak dedahkan dekat mana dia dah sembunyikan jasad anak kecil dia tu. Jadi kehilangan Thomas Dean Gibson atau Tommy kekal menjadi salah satu misteri yang tersangat sepi dan menyayat hati dekat Oregon. Walaupun selepas puluhan tahun masa berlalu, jasad budak kecil yang tak berdosa ni langsung tak pernah ditemui dekat mana-mana. Pihak berkuasa ada mengeluarkan lakaran wajah Tommy jika dia masih hidup sehingga ke hari ini dengan harapan kalau dia sebenarnya masih hidup di bawah identiti lain selepas diculik. Tapi harapan tu nampak sangat tipis. Kisah Tommy ni sebenarnya memberi satu pengajaran yang cukup mendalam untuk kita semua. Kadang-kadang orang yang paling dekat dengan kita, orang yang sepatutnya menjadi pelindung dan benteng pertahanan paling kuat untuk nyawa kita, rupa-rupanya boleh bertukar menjadi ancaman yang paling bahaya dalam hidup kita. Dan sebelum Kim undur diri, kalau korang suka dengan cara penceritaan Kim tentang kes ni, jangan lupa untuk bantu Kim dengan klik butang like dan paling penting, pastikan korang klik butang subscribe untuk saluran Kim Naf Story. Dan ingat ya korang, hargailah insan-insan tersayang yang ada dekat sekeliling kita sementara dorang masih ada depan mata. Sehingga kita berjumpa lagi dalam video bedah siasat kes yang seterusnya. Kim undur diri dulu. Assalamualaikum dan bye-bye korang.